ni kita letak satu benda dekat sini, dia masih lagi kukuh. Okay, dia masih lagi kuat. So jawapan nombor 3A adalah struktur Q. Okay, adalah struktur Q ataupun kalau kamu adalah struktur Q. Adalah struktur Q sebab yang lebih lekuk, kalau yang lekuk akan lebih kuat banding dengan kalau yang lurus sahaja. So, apakah yang dimaksudkan dengan kekuatan struktur? Apakah yang dimaksudkan dengan kekuatan struktur? Kamu sudah pernah belajar dekat tahun 5 definisi. Okay, definisi. Kekuatan struktur ialah keupayaan untuk menahan daya yang bertindak ke atasnya. Okay? Keupayaan bahan untuk untuk menahan daya yang bertindak ke atasnya. Jadi yang beban ni adalah daya kan. So keupayaan benda objek ni untuk menahan daya. Okay, menahan daya ataupun yang beban ni bertindak ke atasnya. So kita ada beban, maksudnya bila kita ada satu beban dekat sini, maksudnya daya akan ke bawah. So kekuatan adalah keupayaan sesuatu bahan, okey, keupayaan sesuatu bahan untuk menahan daya. Ni adalah daya beban tu yang bertindak ke atasnya. Okey, bertindak ke atas manalah kat tersebut contoh. So itu adalah maksud kekuatan struktur. Jadi sambung untuk soalan kekuatan struktur, lepas tu kita akan tengok soalan yang terakhir. Jadi kekuatan struktur soalan C ni 3C menunjukkan dua buah jambatan yang dibina menggunakan bahan yang berbeza. Jadi kita akan belajarlah bagaimanakah sesuatu bahan menjadi lebih kuat. Kan cikgu saya cakap tadi, bahan menjadi lebih kuat, okey, bahan menjadi lebih kuat kita ada dua. Struktur menjadi lebih kuat kita ada dua. Satu adalah bahan, satu lagi adalah struktur, okey. Dia punya bentuk binaan. Jadi bentuk binaan yang melekuk adalah lebih kuat berbanding dengan yang lurus. Jadi kalau untuk binaan macam soalan yang ni, untuk soalan binaan ni, apakah yang membuat bahan tu, struktur tu lebih kuat? Contohnya adalah bahan binaannya. Contoh kalau cikgu ada kayu, okay? Cikgu ada kayu dan cikgu ada besi. Besi adalah lebih kuat daripada kayu. Jadi contohnya kalau cikgu buat satu kereta, contohnya cikgu buat satu kereta mainan daripada besi. So kereta mainan daripada besi itu adalah lebih kuat berbanding dengan kereta mainan daripada kayu. Contoh lagi kalau cikgu ada kontainer lah, cikgu ada kontainer. Cikgu buat kontainer, okay, yang ni adalah random bukan, tapi contohnya kalau cikgu ada kontainer, cikgu buat daripada kertas, dia adalah kurang kuat banding dengan contohnya kalau cikgu ada kontainer yang dibuat daripada plastik. Okay, jadi maksud cikgu sini adalah bahan yang lebih kuat, contohnya macam besi, konkrit, simen, akan buat sesuatu struktur tu lebih kuat berbanding dengan bahan-bahan yang lebih lembek. Contohnya macam kertas, plastik, kayu. Dia adalah kurang kuat berbanding dengan besi, konkrit, simen. Okay? Jadi berdasarkan yang ni, kita ada dua. Okay? Kita ada dua. Satu jambatan kayu, satu lagi jambatan konkrit. So, maksudnya kita tahu bahan mereka ni berbeza. Satu kita guna kayu, satu kita guna konkrit. Konkrit ni adalah lebih kuat sebenarnya. Okay, dia lebih kuat berbanding dengan kayu ni. Jadi, apakah bahan yang sesuai untuk membina jambatan? Jadi, kita tahu jambatan ni, orang lalu lalang, ada yang bawa kereta, ada yang bawa motor. Jadi, bahan yang sesuai untuk membina jambatan adalah konkrit. Okay, bahan konkrit yang ni sebenarnya adalah yang lebih sesuai untuk membina jambatan. Okay, konkrit
Dan juga kalau kamu ingin tambah, kamu juga boleh tambah keluli. Okay? Jadi konkrit dan keluli. Itu adalah bahan yang lebih sesuai untuk membina jambatan. Okay? Konkrit ataupun keluli. Jadi ditanya sini, jelaskan jawapan kamu di 3C1. So soalan ni dia tanya, mengapakah kamu sebut konkrit ataupun mengapakah kamu rasa konkrit dan keluli lebih sesuai untuk membina jawapan. Jadi jawapan dia adalah konkrit dan keluli sangat kuat, tidak berkarat dan tidak mudah terbakar. Okay, dia adalah lebih kuat, dia tidak berkarat dan juga dia tidak mudah terbakar. So dia tidak mudah terbakar berbanding dengan kayu ni. Sebab contohlah kalau dia tidak kuat. Kalau dia tidak kuat, so jambatan tu akan roboh. Contohlah kalau bahan kamu cepat berkarat. Kalau bahan kamu cepat berkarat, nanti jambatan tu juga dia tidak akan jadi kukuh dan dia akan roboh dengan cepat. Lepas tu contohlah kan kalau jambatan kamu tu mudah terbakar. Okay? Contohlah kalau jambatan kamu tu mudah terbakar. Jadi maksudnya kalau orang mahu lalu dan dia terbakar, maksudnya jambatan kamu tu tidak boleh digunakan lagi, kan? Jadi sebab itulah benda yang lebih sesuai untuk buat jambatan adalah konkrit dan keluli. Kenapa? Adalah satu, dia kuat. Kedua, dia tidak berkarat. Okay, dia tidak berkarat, contohnya kalau hujan pun kan basah, dia tidak akan berkarat. Dan yang ketiga adalah dia tidak mudah terbakar. Sebab jambatan kayu boleh terbakar, tapi jambatan konkrit dia tidak mudah terbakar. Jadi yang ketiga ni, nyatakan kepentingan binaan yang kuat dan stabil. So apakah kepentingan binaan yang kuat dan stabil? Kamu sudah belajar masa tahun 5 adalah untuk memastikan binaan tahan lama. Okay? Kita ingin bahan binaan kita tahan lama. So itu adalah kepentingan binaan yang kuat dan stabil. Dia tahan lama. So maksudnya kita boleh gunalah jambatan tu bertahun-tahun. Kita boleh gunalah terowong bertahun-tahun, jalan raya bertahun-tahun, bangunan contohnya bertahun-tahun. So sebab itulah kita perlu ada binaan yang kuat dan stabil supaya dia boleh tahan lama. Orang pun boleh guna dengan selamatnya dan tidak perlu risau yang tiba-tiba roboh. Okey? Jadi sebab itulah pentingnya kita kena ada bahan binaan yang kuat. Dia tahan lama. Jadi kita tengok soalan yang terakhir untuk kelas hari ini. Okey, nombor 4. Kita ada pertumbuhan proses anak benih kacang hijau. Okey, jadi yang ni kamu pernah belajar masa kecil. Okey, dan juga mungkin kamu sudah pernah buat eksperimen. Okey, kamu pernah buat eksperimen, masukkan dekat dalam kontainer. Kita ada kapas, okey, dan letak biji kacang hijau. Lepas tu dia akan tumbuh. Jadi kalau kamu masih ingat lagi lah, okey, kalau kamu pernah buat masa kamu kecil, ni adalah eksperimen paling mudah untuk murid-murid lakukan. Jadi yang untuk ni, kalau kamu masih ingat, pertumbuhan anak benih kacang hijau. Okay? Pertumbuhan anak benih kacang hijau, kalau kamu pernah buat masa dekat masa kamu kecil dulu selalunya murid-murid kami akan suruh guna kapas lah. Okay? Letak air. Jadi kamu akan belajar bagaimanakah tumbuh-tumbuhan menjadi besar. Okay, contohnya. Jadi kita kena susun. Okay? Kita kena susun bagaimanakah tumbuh-tumbuhan ni dia tumbuh. Dia tumbuh menjadi satu tumbuhan yang lebih besar lah. Okay? Maksudnya satu tumbuhan yang sempurna. Dia ada daun, dia ada kayu contohnya, dia ada akar. Jadi kita tengok pertumbuhan biji benih kacang hijau. Okay, so nombor 4A adalah kita mula dengan P. Okay, kita mulakan dengan P. Lepas tu kita ada S. Lepas tu kita ada R. Dan kita ada Q. Itu adalah jawapan dia. Mula-mula P. Lepas tu kita ada S. Kita ada R.
dan minta maaf 3 dan kita ada Q. So mula-mula kita ada biji benih, bila dia basah akar dia akan tumbuh. Okay, seedling. Dia bukannya akar sangatlah, dia adalah seedling. Dia akan tumbuh daripada biji benih tersebut dan dia akan ada akar dekat sini, dia makin besar dan seterusnya dekat akar ni, dekat R ni dia cuba untuk tumbuh pucuk, untuk tumbuh daun. Lama-lama dia akan ada struktur yang lebih kukuh, dia ada lebih banyak daun dan juga dia ada batang yang lebih kuat. Jadi B. Okay, jadi yang B, apakah pemerhatian yang boleh dibuat tentang penyiasatan ini? So, penyiasatan ini pertumbuhan anak benih kacang hijau. So, itu adalah pemerhatian kamu. The reason why kita belajar, cikgu dulu kalau kamu pernah buat guna kapas, okay, siram, letak, biarkan dia sampai dia tumbuh. Apakah fungsi eksperimen ni, apakah fungsi penyiasatan ni adalah sebenarnya kami mahu kamu memerhati tentang pertumbuhan anak benih kacang hijau. Okay? Kami ingin kamu memerhati pertumbuhan anak benih kacang hijau. So sini jawapan dia adalah pertumbuhan anak benih kacang hijau. Okay? Sebab itulah kalau ada cikgu-cikgu sains yang suruh kamu buat, suruh kamu tanam guna kapas masa kecil dulu, itu sebenarnya kami ingin kamu memerhati, kami ingin kamu lihat, kami ingin kamu tengok proses pertumbuhan anak benih kacang hijau. Jadi itu adalah jawapan untuk B, pertumbuhan anak benih kacang hijau. Okay, jadi itu sahajalah kita punya perbincangan untuk kelas hari ini, latihan UPSR. Seperti biasa, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu.